Assalamualaikum. Hari ni cikgu nak ajar masak kari. Okey. Masak kari apa? Kari ayam. Macam mana kita nak buat rempah kari sendiri. Okey, bahan yang paling penting adalah rempah kering, rempah kering. Dekat sini ni ketumbar. Yang ni adalah jintan. Jadi nisbah dia, ketumbar adalah 3 bahagian, jintan adalah 1 bahagian. Bermaksud kalau 3 sudu ketumbar, kita letak 1 sudu jintan. Dah kasar ni. Tapi kalau kita nak buat banyak, kari kita banyak, mungkin kita pakai 6 sudu ketumbar. Jadi kat sini akan jadi 2 sudu jintan. Nisbah dia 3, nisbah 1. Tapi kalau kita pakai kari daging, rempah dia lain pula. Nisbah jintan dia pakai 2 jenis jintan. Ini 1 jenis jintan saja. Tapi cikgu ada letak sikit lada hitam, lada putih. Tak nak membazir, letak. Okay, rempah-rempah biji ni kita kena rendam dalam 10-15 minit dengan air panas supaya dia kembang nak blender. Okay, ini barang-barang untuk blender. Ni cili lada kering. Cikgu nak masak sikit je untuk anak cikgu, tak nak pedas, lada kering. Bawang, cikgu mesti letak banyak bawang. Letak sikit kat sini pun boleh. Halia, kunyit, bawang putih dalam 3 ulas je. Kunyit mungkin besar-besar ni ke, halia besar ni ke. Dan kari, kentang sebiji. Yang ini yang untuk penumis dia. Biji cengkeh, bunga cengkeh, kayu manis dan bunga lawang. Okey, cikgu nak blender sekejap. Okey, ini adalah ketumbar tadi dengan jintan dan rendam dengan air panas. Sikit lagi nak bagi dia betul-betul kembang supaya bila kita blender dia jadi hancur, lumat betul-betul. Yang ni pula cili kering tadilah kita dah potong dan kita juga rendam dalam air panas. Baiklah, kita dah panaskan kuali, panaskan minyak, masukkan bahan penumis kita tadi. Okey. Masukkan bahan penumis, kau tutup, jangan takut. Kita masukkan yang kita dah blender tadi, rempah-rempah kita dah blender tadi. Ketumbar semua tu kan. Masukkan. Kukut bersih-bersih daripada blender tu. Sebab bazir, amalan syaitan. Jadi nenek cikgu selalu pesanlah untuk masakan yang sedap kat dapur tu ada selawat. Anak dara kan suka nyanyi kat dapur, jangan dibuat. Yang dibuat nyanyi saja masak. Kalau hanyut sekarang, anak cikgu selalu pesanlah baca nak painah, selawat. Jadi kita tumis dulu sampai dia pecah minyak. Okey. Dah garing kita punya paste tadi. Kita punya bumbu tadi dah garing. Jadi kita letak daun kari. Tak ada daun kari tak apa. Okey je. Itu kalau ni nak buat kari ayam sebenarnya. Tapi kalau kari daging ke kari ikan lain sikit. Cara saya lah. Kalau tak sedap jangan nak marah. Jadi kat dekat saya sedap je. Masukkan daun kari sekali. Sikit lagi untuk pecah minyak. Okey, kalau nak letak kentang, masanya letak kentang. Jangan letak ayam lagi. Kita letak kentang, kita letak air. Nak bagi kentang lembut dulu. Nanti baru kita masak ayamnya. Tak air banyak sangat. Tak nak masuk santan lagi. Lain orang lain cara masaknya. Cara cikgu lah. Yang sedap dekat cikgu. Kalau kari ayam ni biasanya cikgu pakai asam keping. Cikgu tak pakai asam Jawa. Kalau kari ikan cikgu pakai asam Jawa. Sebab ikan dia hanyir sikit kan. Dan kalau kari ikan cikgu biasanya cikgu tak pakai santan. Tapi nanti lain kali cikgu tunjuk pula cara masak kari ikan. Satu dulu. Ni kari ayam. Sudah rempah tadi. Cikgu sebenarnya nak ajar cara buat rempah kari. Dah termasak kari pula. So, rempah kari tadi cikgu pakai rempah dia ketumbar dengan jintan kasar. Jadi jintan tu nisbah dia 1 nisbah 3. Macam mana kita kira nisbah tadi? Itulah dulu suruh belajar matematik betul, tak ingat kan, tak tahu nisbah macam mana. Maksudnya kalau kita pakai 1 sudu jintan, 3 sudu ketumbar. Kalau kita pakai 1 sendok jintan, 3 sendok ketumbar. Tapi kalau kita buat dalam faktos punya kan, kita 9 sudu jintan, 3 sudu ketumbar. Itu darab 3 lah kalau kita nak 3 kali ganda. Banyak kan? Okey, kita tunggu kentang kita empuk dulu. Macam mana kita nak tahu kentang kita dah empuk ke belum? Satu, kita boleh tengok lah bila kita angkat kentang ni. Kita tengok. Janganlah kau masuk mulut pula.
Wah, warna dia masih lagi tak nampak jernih. Kalau dia dah empuk, dia dah mula kelihatan macam jernih-jernih sikit. Ini satu kerja lah pula kan kita nak membelekkan dia. Saya lepas tu struktur dia. Macam dah tahu struktur dia. Ambil sudu, tekan sikit. So bila kita boleh tekan, bermaksud dia empuk. Kalau kita boleh tekan banyak, bermaksud dia dah empuk sangat. So keempukan kentang ni terpulang pada kita. Tapi sebab kita masak dengan ayam, ayam pun ambil masa dengan empuk. Agak-agak dia dah separuh empuk. Macam ni, cikgu tekan dia dah masuk separuh empuk. Jadi kita dah boleh masukkan ayam. Sebab nanti by the time ayam tu masak, kentang pun semakin empuk. Jadi kita masukkan ayam. Kita masukkan ayam. Maksudnya hati-hatilah nak agakkan kuah macam banyak mana. Sebab kita boleh letak santan. Letak air sikit-sikit. Garam pun boleh letak lagi. Gula, cikgu tak makan manis. Jadi ada orang suka letak gula, letak kari. Tapi cikgu tak suka, cikgu tak letak. Terpulang lah pada individu. Boleh je. Tambah sikit air, bagi kuah dia banyak sikit, berlinang sikit. Suka makan banjir kan. Santan cikgu letak bila? Santan bila ayam ni dah empuk nanti, ayam ni dah masak. Yang kentang, baru cikgu letak santan. Okay, soalan kita yang seterusnya. Macam mana kita nak tahu dia dah masak? So, kita tengok, isi dia ni dah berubah. Ni kalau yang semua isi lah kita tengok. Isi ni dah berubah. Ni masih belum masak betul lagi. Nanti dah akan nampak lagi berurat-urat berbanding yang kita sebelum masuk. Okay. Ni macam ni, merah-merah ni, kat kawasan ni akan keluar darah lah sampai sini kering. Air daripada tulang ni akan kering. Maksudnya dah masak sampai ke dalam lah. Macam tu. Jadi kita tengok kentang kita dah sangat empuk lah. Senang je masuk tekan-tekannya. Jadi kita sendiri tekan kita tahulah berapa kuat kita tekan, berapa cepat dia masuk. So kentang empuk. Kita betul-betul empuk. Kita cek ayam. Sebenarnya kalau dah biasa masak, dah boleh tengok dah boleh agak darah kat sini dah berhenti mengalir dah kat bahagian tulang ni. So kalau kita tengok isi pun, isi tadi dah lain dah struktur dia. So dia dah masak dah. Masak. Lama sikit pun tak apa. Okey, kita cek. Tapi biasanya kalau mak-mak dia dah jaga masak, dia tak adalah nak cek pegang macam cikgu ni. Cikgu ni nak menunjukkan kau. Cikgu dah masak senang. Kalau mak-mak dah biasa, dia dah pandai agak. Dia angkat macam ni je, dia tengok okey, ayam dah masak. Okay. Lepas tu nak buat apa? Masa ni kalau tak confident, kecilkan sikit api. Rasa kalau kuah tu nak banyak ni lah. Kalau rasa nak banyak lagi kuah, tambahlah air. Jangan banyak sangat. Sebab rempah kari ni sikit je kita buat tadi. Sekarang cair pula. Jadi cikgu yang tak bestnya kat sini, cikgu pakai santan kotak. Sedap kalau dapat santan perah. Nak macam mana kan? Santan kotak. Santan kotak ni cikgu suka banyak mana agak-agak lah, sikit-sikit. Sebab cikgu pakai brand Kara. Kara ni dia pekat sikit berbanding dengan brand apa lagi satu? Ayam brand. Dua je lah cikgu selalu pakai Kara. Kita tengok banyak mana kita nak. Okey, rasa macam ikut pada warna semua. So kacang-kacang. So nampak dia dah mendidih. Ni nak masuk santan dah ni. Kita tambah air sikit. Cikgu nak kuah banyak sikit. Suka makan banjir kan. Sikit-sikit je tambah air. Janganlah terus letak secawan. Tuang sikit-sikit. Macam tu sikit-sikit. Kalau tak biasa kan. Okay, dah biasa. Yang paling best kalau cikgu masak benda berkuah ni, terutama guna santan, cikgu memang suka garam kasar. Sebab garam kasar dengan garam halus ni, garam kasar ni sikit lah. Tapi garam kasar ni rajin je lah. Orang pemalas tak boleh, lambat. Tapi kalau dah rempah kari tu buat sendiri, maka dengan ini officially anda rajin lah kan. So setakat nak pakai garam kasar tak ada hal. So garam tak senduk macam ni. Lepas tu godak macam ni. Kalau mak tiri cikgu dulu dia suruh panggil tembok lauk tu. Tembok macam ni lah istilah dia, panggil istilah tembok. Dia panggil kacau. Sebab dia just ada permukaan garam tu hancur. Tengok garam tu belum hancur kacau. Tapi biasa tidak dibenarkan menyanyi di dapur. Bahaya nak nyanyi kat dapur. My curry is siap. So ready to be served. Sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bye.